الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ويا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib ingin berpesan kepada diri sendiri dan seterusnya memanjangkan pesanan ini kepada hadirin Jumat sekalian. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya serta meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Marilah kita menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk tercapaikah matlamat Ramadan kita. Muslimin yang dirahmati, hari ini kita telah pun berada pada bulan Syawal. Bagi orang yang beriman, mereka akan merasa sedih kerana Ramadan telah pergi meninggalkan mereka. Sebaliknya, bagi orang-orang yang kurang imannya, mereka akan bergembira dengan berlalunya Ramadan kerana bagi mereka akan hilangnya kesusahan berpuasa hampir 14 jam satu hari, bangun sahur, berdiri lama dalam solat tarawih dan melakukan ibadah-ibadah yang lain. Sedarlah bahawa Ramadan merupakan madrasah atau pusat latihan bagi memupuk keimanan melalui tarbiyah fizikal dan rohani. Secara zahirnya, fizikal orang yang berpuasa adalah lebih baik dari keadaan fizikal orang yang perutnya sentiasa kenyang. Rasulullah SAW sendiri sering memilih berpuasa atau memasukkan perutnya untuk tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda menyatakan bahawa perut yang kosong akan memudahkan untuk mengawal hawa nafsu, sedangkan kerosakan dan kebinasaan kepada kehidupan manusia di dunia ini banyak didorong oleh pengaruh hawa nafsu yang tidak terkawal. Hal ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sadaqallahu azim. Yang bermaksud, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan kerana sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin Jumat yang dikasihi, marilah kita bermuhasabah dan menilai kembali Ramadan yang akan meninggalkan kita dengan datangnya Syawal. Kita melihat kelaziman yang berlaku apabila datangnya Syawal, maka masjid kembali sunyi daripada ahli qarya. Solat berjemaah semakin kurang bilangan safnya. Al-Quran kembali tersusun rapi ibarat suci di dalam debu. Fakir, miskin dan anak-anak yatim kembali tidak disantuni. Persoalannya, mengapakah nafsu yang terdidik sepanjang Ramadan gagal untuk diterjemahkan di luar Ramadan? Seharusnya tarbiyah Ramadan mampu meninggalkan kesan yang besar kepada umat Islam yang melalui madrasah Ramadan, tetapi sebaliknya pula yang berlaku. Di manakah silapnya? Orang yang pelihara tujuh
dalam kehidupan dan amal akhiratnya, maka kita melihat kehidupannya sama ada dalam bulan Ramadan atau di luar Ramadan, sentiasa terarah dan terpadu kepada perkara-perkara kebaikan dan amal akhirat. Khotib teringat kata-kata Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kunu rabbaniyin wa la takunu ramadaniyin. Jadilah kamu hamba Allah yang Rabbani dan janganlah kamu menjadi hamba Ramadan. Orang yang menjadi hamba Allah akan sentiasa istiqamah dalam amalannya, sama ada di dalam atau di luar Ramadan. Jika dalam bulan Ramadan mereka istiqamah berzikir, berwirid, membaca Al-Quran dan bertadabbur maknanya serta mengkhatamkan beberapa kali, sering bangun tahajud, bersedekah, menjamu orang makan dan berbuka puasa, salat berjemaah dan amal-amal yang lain, maka begitulah juga yang dilakukan ketika berada di bulan-bulan selain daripada Ramadan. Kerana ia memahami bahawa dirinya adalah hamba Allah, bukannya hamba kepada Ramadan. Malangnya, bagi orang yang menjadi hamba Ramadan, maka kita melihat mereka hanya bersungguh-sungguh melakukan amal ibadah pada bulan Ramadan saja. Sebaliknya, apabila berada di Ramadan, mereka kembali lesu dan tidak bersemangat untuk membaca Al-Quran, bersedekah, salat berjemaah dan amal-amal lainnya. Justru pastikanlah diri kita menjadi orang yang berilmu dan memahami peranan serta tujuan kita diciptakan atas muka bumi ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia itu melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Sidang jemaah yang dikasihi, jika kita perhatikan kembali banyak amalan baik yang telah kita lakukan sepanjang pada bulan Ramadan, maka teruskanlah istiqamah melakukan amal-amal tersebut supaya keberadaan kita di bulan-bulan luar Ramadan samaannya seperti kita berada dalam bulan Ramadan. Janji Allah kepada orang-orang yang istiqamah ialah firman-Nya dalam surah Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepada kamu. Mudah-mudahan kita tidak terlupa akan segala nikmat ketika berada di bulan Ramadan dengan meningkatkan amal ibadah dan bersungguh-sungguh melaksanakannya, karena itu adalah sebagai tanda betapa Ramadan amat berkesan dalam sanubari kita. Hadirin jemaat yang dimuliakan, akhir khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa taujihat yang boleh dihayati dan dijadikan amalan bersama. Yang pertama, umat Islam telah meyakini bahawa segala perkara yang dilakukan sama ada baik atau buruk di atas dunia ini akan mendapat balasan daripada Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti. Yang kedua, umat Islam dalam istiqamah melakukan segala amalan soleh sama ada dalam bulan Ramadan atau bulan-bulan di luar Ramadan. Yang ketiga, umat Islam dalam sabar dalam menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana sabarnya ketika berpuasa dengan menahan diri daripada lapar dan dahaga serta runtuhan nafsu syahwat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan فلنفسه ومن أساء فعليها
Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhan mula akan dikembalikan. Al-Jasiyah ayat 15. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.